tiba-tiba turunlah hujan yang dah memang daripada hujan yang boleh kata agak lebat jugalah pada masa tu, berserta dengan kilat dan juga guruh-guruh tahu. Maka dia tengoklah dekat bawah-bawah ni, rupa-rupanya keluarga dia saja yang ada dekat situ, yang lain semua pun dah balik ke rumah. Dan tiba-tiba daripada atas sahabat turun kepala air yang kuat tahu, yang mana gelombang-gelombang air tu, maka turunlah Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kita kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram, cerita hantu, misteri dan perbagainya rakan sahabat. Baik, pada kali ini satu kisah yang dikongsikan oleh sahabat kita berkenaan tentang kepala air yang terjadi di Ulu Yam. Ulu Yam ni memang tempat yang famous dengan air terjun, dan banyak juga tempat-tempat yang misteri yang berlaku di Ulu Yam para sahabat. Baik, cerita ni dikongsikan oleh seorang perempuan yang mana dia ni memperkenalkan diri dia sebagai ZT. Kita panggil ZT je lah Yang mana kisah ni berlaku dah agak lama. Ketika kisah ni berlaku, dia ni darjah 5 tahun. Secara penuh cerita katanya dia ni tak ingat sangat, dia cuma berkongsi apa yang dia ingat. Para sahabat, dan kisah ni bukan dikongsi dekat Agi lah, dikongsi dekat salah sebuah tempat dan Agi cuma ambil saja dekat situ. Baik, nak dipendekkan cerita, keluarga dia ni adalah plan tahu nak pergi piknik berkelah lah dengan dia punya family dan juga 2 orang lagi, iaitu pak saudara dia dan juga mak saudara dia. Mungkin lebih ke dalam 7 hingga ke 8 orang macam tu lah dia pergi berkelah. Dan dia ni pergi berkelah pagi, selepas daripada tu mungkin hampir maghrib barulah dia balik ke rumah tahu. Siaplah dengan peralatan-peralatan perkemah kan, sebab dia nak BBQ dekat sana. Maka bertolaklah lebih ke dalam pukul 10-11 macam tu lah. Dia kena pergi awal tahu. Kalau dekat Ulu Yam dulu, kalau pergi lambat kau pun tak ada tempat lah. Dan Ulu Yam ni juga dia ada macam satu tahap tahu. Tahap 1, tahap 2, dia macam tingkat lah. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 macam tu lah. Dan bila sampai dekat sana, katanya ZT ni, ya Allah, dia punya pemandangan memang sangat-sangat cantik dan ramah dah, dipenuhi dengan lautan manusia dah. Ada masa tu ada yang mandi, ada yang berkelah, ada yang bakar BBQ, macam-macam lah dia buat tahu. Dan bila dia ambil tempat yang pertama ni, katanya memang dah ramah dah, budak-budak ramah dah. Maka dia ambil lah tingkat yang ketiga tak silap lagi, ataupun tahap yang ketiga. Dan bila dia ambil dekat sana, maka dibawa turun makanan siap-siap, dibawa turun dia punya peralatan untuk berkemah siap-siap. Maka ayah dia ni lah yang akan bakar BBQ tahu. Ayah dia juga adik ayah dia, iaitu pak saudara ZT ni lah yang akan bakar BBQ. Ada orang bagi tahu bahawa tak elok, tak boleh tahu bawa daging mentah dan juga ayam mentah ni pergi dalam hotel. Dia pun tak tahulah sebab apa. Kalau ada yang tahu boleh komen para sahabat. Maka bila dah bakar BBQ ni siap-siap, dia orang ni pun makan. Maka tunggulah saat yang mana dia orang ni nak mandi tahu. ZT ni, ayah dia katanya tak mandi, ZT dan juga adik-adik dia yang mandi. Bila mandi ni belum, okey lah, sebab dia punya kaos situ tak ada lah, dia punya dalam sangat para sahabat. Dia tak, kita panggil bukan paras-paras untuk orang boleh mandi je lah. Maka dia orang mandi ni lebih kurang dalam tengah syok dia orang mandi, tiba-tiba ZT ni lah yang mana dia rasa kaki dia ni ditarik oleh seseorang. Dia masa macam ada yang pegang kaki dia pada masa tu para sahabat. Maka bila dia cuba nak tarik kaki dia ni, dan benda tu dia semakin kuat, dia tarik masuk ke dalam ni lah, ke dalam permukaan air ni. Maka selepas daripada situ, ZT ni dia cuba macam nak minta tolong, boleh dikatakan dah nak hampir lemah lah sahabat. Maka minta tolong. Nasib baiklah pada masa tu ayah dia yang tengah bakar BBQ ni, ayah dia perasan yang mana ZT ni tengah melambai-lambai, tengah macam dah hampir nak lemah. Dan kalau fikir dia punya tempat itu tak adalah kawasan yang dalam, tapi boleh lemah juga, tak tahu kenapa. Dan ayah dia tak apa fikir, belum turun dan selamatkan ZT. Dan nasib baiklah untuk ZT ni, ayah dia perasan pada masa tu. Dan benda ni sahabat, boleh kurang dalam 3 hingga 4 minit saja ZT ni naik saja ke, kita panggil apa, ke tebing sungai ni. Maka terjadilah satu benda yang tak diingini para sahabat. Tiba-tiba turunlah hujan yang dah memang daripada hujan yang boleh kata agak lebat jugalah pada masa tu, berserta dengan kilat dan juga guruh-guruh tahu. Maka dia tengoklah dekat bawah-bawah ni, rupa-rupanya keluarga dia saja yang ada dekat situ, yang lain semua pun dah balik ke rumah. Mungkin dia orang ni ada dengar siren ke apa benda, tak tahulah. Dan tiba-tiba
daripada atas sahabat, turun kepala air yang kuat, tahu yang mana gelombang-gelombang air tu, maka turunlah. Pada masa tu Rilu pun nak bagi tahu yang mana keluarga Zeti, pak saudara, mak saudara dia ni berkemah dekat seberang, bukan berkemah tempat dia macam dia ada dah tempat yang sebelah sana dan juga dekat sebelah sini. Dekat sebelah sini ni dia kira ramai lah budak-budak ataupun keluarga-keluarga yang ini, disebabkan penuh maka dia pilihlah dekat seberang sebelah sana. Bila kepala air ni turun, dia ni cuma fikir, macam mana yang aku nak pergi balik, nak menjemberangi sungai lah, maksudnya untuk pergi sana nak balik. Bila tengok macam tu, sebab kepala air ni bukan kepala air yang biasa-biasa. Bila kita sebut kepala air ni sahabat, dia kuat lah tahu, dengan dia punya dahan-dahan pokok pada masa tu, disertakan pula dengan hujan yang lebat. Lagilah dia tak boleh nak buat apa-apa. Terkadang dekat situ lebih kurang dalam 1 jam juga. Dan nak hampir maghrib pada masa ni, sebab bawah ni semua kosong orang. Dan dia antara pengalaman yang disaksikan, antara pengalaman yang rasa macam seumur dia hidup dia tak ajang lagi lalui detik-detik macam ni. Di mana dia nampak sendiri dia punya kepala air tu turun dengan kuat dan ganasnya lah kita kata. Dan duduk situ dia nak hampir maghrib, tiba-tiba dikejutkan dia orang. Marilah 3 orang pemuda. Maka Zeti dan juga keluarga dia ni pun tengoklah pemuda ni mari ke arah dia. Daripada kawasan dalam hutan dia turun mari, dan cara pakaian lelaki ni dia macam ibaratkan baru lepas balik berburu. Kita tahu sendirilah pakaian orang yang balik berburu ni macam mana, kita boleh nampak lah tahu. Maka lelaki ni marilah dekat dia orang dan tegurlah ayah Zeti ni. Assalamualaikum pakcik, pasal apa ni? Nak tanyalah apa yang jadi kan. Maka ayah dia ni pun ceritalah sekian-sekian, dia mari piknik, dia mari berketlah dan kepala air turun dan hujan lebat dan dia tak boleh nak balik untuk menyeberangi sungai pergi ke sebelah sana. 3 orang lelaki ni pun mungkin adalah salah seorang yang bersuara, mungkin yang bercakap ni ketua dia kot, dan dia kata mungkinlah Allah hadirkan kita orang dekat sini untuk bantu pakcik. Dia kata gitu. Maka Zeti ni macam dia kata, macam mana nak bantu? Kita orang ni nak pergi sebelah sana. Kalau nak masuk dalam kepala air lah yang kuat ni, silat-silat dia orang pun akan lemah pada masa tu. 3 orang pemuda ni pun bawa keluarlah tali mungkin tali yang besar jugalah. Dan apa yang mengejutkan sahabat, 2 orang 3 orang ni dia pun turun tahu ke dalam air untuk menyeberangi pergi ke sebelah sana, dan dia pun ikatlah tali tu dekat pokok tahu. Dan kita kejut habis keluarga yang pada masa tu, macam mana dia ni boleh pergi dalam keadaan yang tak hanyut, berjalan relax masuk dalam air, kecang. Memang betul-betul relax lah cara dia jalan tu tahu. Maka 3 orang ni pun lepas, dia punya ketua ni bagi tahu lah, boleh mari, sambil pegang dia punya ni lah tali ni. Maka orang yang pertama pergi pada masa tu sahabat adalah Zeti tahu. Zeti ni lah pergilah tahu, memang kuat lah air pada masa tu. Dia peganglah tali ni, sambil dia pegang tali dia lepas seorang pemuda, dan last sekali pemuda yang ada dekat di atas darat je lah, dekat seberang sungai tu. Maka apa yang mengejutkan kata Zeti pada masa ni, pemuda ni dia pakai seluar jeans tak para sahabat. Dia pakai seluar jeans dan katanya dia tak ada nampak pun kesan basah dekat seluar dia. Dan dia pun lepas berangi sungai, bekas lalu sungai tahu, air tu macam mana seluar dia tak basah. Dan dia pun dialah pada masa tu, dia takut mungkin dia ni perasaan dia saja. Bila dah semua settle, cik ataupun ayah dia ni pun ucaplah terima kasih disebabkan dah tolong dia pada masa tu. Maka 3 pemuda ni pun pergi masuk dalam hutan balik, mungkin nak sambil berburu macam tu lah. 3 hari pun boleh dikatakan Zeti ni demam jugalah tahu, dengan apa yang dia nampak. Dan dia kan dah nak hampir lemah tadi, mungkin trauma macam tu lah. Selepas daripada seminggu tu, pakcik dia dan juga makcik yang mana ada pergi berkemah piknik tu, marilah ke rumah Zeti ni untuk biasalah mari melawat-melawat Bila mari jam melawat ni, dia pun buka lah balik cerita yang mana berlaku dekat Hulu Yang tu, yang dia berkemah tu sahabat. Salah seorang pakcik dia ni, sebab pada masa tu Zeti ni adalah dekat dapur dia, cuma curi-curi dengar dekat ruang tamu apa yang dia bercakap tu. Dan pak saudara dia bagi tahu, dia kata, bang, dia panggil abang lah dekat air Zeti ni. Dia kata, bang, kau perasan tak bang, masa kita dekat nak menyeberangi sungai tu, nak seberang kat sungai tu, kau perasan tak yang lelaki 3 orang tu, dia punya seluar semua tak basah. Rupa-rupanya bukanlah Zeti seorang yang perasan, semua keluarga dia tu perasan yang mana seluar dipakai oleh lelaki ni tak basah.
Diorang pelik lah seberat masuk dalam air. Kalau kita letak seluar macam ni pun dah basah, dia boleh masuk dalam air keadaan yang air kuat, dia boleh berjalan seperti orang biasa. Maka bila dia dah naik, seluar dia tak basah. Yang lain pun memang dah proses sebenarnya. Tapi ya, apa katanya Yazati, berkemungkinan besar dia orang tu mungkin ada dekat situ, yang duduk dekat situ, dan alhamdulillah lah katanya kita semua ni selamat, tak jadi apa-apa tahu. Dan dia orang ni tanya juga siapa yang 3 orang pemuda tu. Okey, bila kita kait tentang Nari Tijung, tempat yang kawasan hutan ni, maka dia dah bagi tahu banyak kali bukan tempat kita. Mungkin ada penghuni lain yang duduk dekat situ, mungkin bunian dan sebagainya, untuk tolong keluarga Zati ni, para sahabat.